Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus penghayatan etika dan peradaban pada minggu ini merupakan minggu kelima dan topiknya adalah topik 3, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi kalau anda pun boleh refer kepada author, di dalam author tersebut ada uh, learning materials. Di dalam learning materials itu ada terdapat kita punya slide yang boleh semua betul melihat dan uh, study lah. Okey, hasil daripada pembelajaran dan objektif bagi topik kali ini adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, dan yang kedua adalah menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Di antara kandungan di dalam kursus kali ini adalah yang pertama sekali, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai di negara kita. Yang kedua adalah mengenai komponen etika dan peradaban yang merangkumi persekitaran geofizikal, sama ada laut, daratan dan gunung ganang. Yang kedua adalah masyarakat dan demografi, yang akan menyentuh tentang isu pertanian, perdagangan dan juga industri. Yang ketiga, ekonomi dan pasaran, mana sistem ekonomi itu sama ada secara diri, tukar barang ataupun perdagangan akan dijelaskan. Dan yang keempat adalah falsafah dan pemikiran, sama ada dalam sudut tradisional ataupun moderniti. Seterusnya, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, dan yang keempat adalah warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, kita lihat kepada pengenalan istilah peradaban. Ini sebenarnya berasal daripada bahasa Arab, adab, yang diguna bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Jadi sebelum kedatangan Islam, kataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Jadi dalam istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding dengan tamadun. Jadi maksudnya tamadun ni adalah peradaban dalam jangka masa yang panjang lah. Jadi selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Kita lihat dalam penggunaan bahasa seharian kita, banyak perkataan-perkataan Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi, maksud etika dan peradaban, etika ni kalau kita lihat pada asasnya merupakan prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat sopan, tata susila, kesantunan yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Sementara peradaban merupakan satu sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa. Jadi melihat peradaban, di situ kita melihat adanya kemajuan dalam dari sudut sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jadi dia mengambil masa yang panjang kerana menggunakan perkataan perkembangan sosial dalam jangka masa sehari dua. Jadi etika tadi kita lihat daripada nilai akhlak, prinsip moral. Tapi peradaban kita melihat kepada sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa yang lebih menyeluruh. Etika ni lebih kepada individu dan juga populasi. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, kalau kita lihat ada beberapa perkara yang
merangkumi pembentukan ini. Di antaranya adalah sistem kepercayaan dan agama. Pastinya sistem kepercayaan dan agama ni akan membentuk etika dan peradaban dalam sesebuah masyarakat. Kemudian kedudukan penempatan masyarakat tersebut, geografinya, keadaannya di mana, itu juga membentuk etika dan peradaban. Seterusnya sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur di dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya sistem perundangan dan sistem nilai serta moral. Kemudian peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, bahasa yang serumpun dengan sistem yang ataupun ada tulisan-tulisan yang tersendiri, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, dan juga kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Ini merupakan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Jadi semua ini telah dilihat sebagai sesuatu yang mewakili pembentukan etika dan peradaban. Tidak dari segi persekitaran geofizikal. Lazimnya suatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Jadi di Tanah Melayu, tidak di Semenanjung Tanah Melayu, geofizikal merupakan sebuah semenanjung yang dikelilingi laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India. Jadi melalui kegiatan perdagangan. Jadi dengan geofizikal Tanah Melayu ini dikelilingi oleh Selat Melaka dan juga China Selatan yang merupakan tempat, maksudnya pertemuan laluan timur dan barat. Dia telah menyumbang kepada pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu China dan India. Tiga sebenarnya, Arab juga. Jadi sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas perdagangan dengan peradaban lain. Jadi negara-negara yang datang untuk berdagang dan juga berjual beli, maksudnya mereka juga membawa hasil dagangan daripada negara mereka untuk diperdagangkan di Selat Melaka, di Tanah Melayu. Jadi hasil daripada pergaulan peradaban dunia yang besar ini telah menyumbang kepada etika dan peradaban. Jadi peradaban Malaysia adalah penyulam peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Budaya ni termasuklah dengan gaya hidup, cara pergaulan, cara makan, seni dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial, di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Jadi ciri-ciri dalam masyarakat itu iaitu berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya, susun lapis, kelas, status dan kasta yang telah menyumbang kepada pembentukan etika dan peradaban dalam sebuah masyarakat. Jadi menurut Konjaraningrat 1970, satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Ini merupakan takrifan kepada masyarakat, itu kerjasama. Yang bekerjasama dapat mengorientasi dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Seterusnya definisi masyarakat dalam konteks di Malaysia. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu
penduduk dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Dan di Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India, terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu. Jadi terdapat etnik di Sabah dan Sarawak, iaitu Bumi Putera Sabah seperti Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain, serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya, yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian, tapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dahulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Maksudnya masyarakat plural ini terbentuk hasil daripada kehadiran pekerja-pekerja yang dibawa masuk oleh penjajah untuk bekerja dan seterusnya menjadi rakyat di Tanah Melayu pada ketika itu, dan akhirnya mewujudkan masyarakat plural yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Jadi J.S. Furnivall mengatakan bahawa masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama, serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bangsa dan pemikiran sendiri. Maksudnya masyarakat plural ni adalah bercampur lah. Masyarakat yang bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka masih kekal dengan identiti budaya masing-masing, agama masing-masing, bahasa dan pemikiran. Itu adalah masyarakat plural. Kemudian kalau kita lihat dari segi garis masa pembentukan masyarakat Malaysia, lihat daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka 1402 sehingga jatuhnya Kesultanan Melaka pada 15. Jadi merupakan peradaban majmuk. Peradaban majmuk ni di mana kuasa-kuasa besar yang hadir sebagai pedagang dalam masyarakat di Melaka terutamanya pada itu membentuk peradaban majmuk. Kemudian tercetusnya era penjajahan oleh kuasa Portugis, kuasa barat, bermula daripada percubaan untuk mengalahkan Melaka pada 1509 sehingga 1641, dan kejatuhan Melaka adalah pada 1511. Kemudian pada 1641 hingga 1824 perubahan pertukaran penjajahan antara Portugis dengan Belanda. Jadi Belanda yang menjajah 1441 hingga 1824. Kemudian selepas itu pada 1826 sehingga 1941 British pula telah menjajah tanah air kita dan membawa masuk itu ramai pekerja dari luar untuk bekerja dan menjadi seterusnya mewujudkan masyarakat majmuk di negara kita, bermula daripada era awal 1900 sehingga kini lah. Jadi masyarakat majmuk itu terbentuk bermula daripada penjajahan British. Terdapat juga kedudukan Jepun sementara itu pada 1941 hingga 1945, dan kemudian kembali kepada British sehingga 1948, dan situ bermulanya kebangkitan ataupun usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dan seterusnya kepada pembentukan Malaysia pada 1963. Jadi pada 1963 sehingga kini kita adalah dalam era kepelbagaian. Itulah garis masa pembentukan masyarakat Malaysia yang perlu kita fahami. Okey, seterusnya dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik
di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan besar dunia yang melahirkan fenomena sosial alam Melayu. Peradaban majmuk merupakan berciri semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Ini merujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana kemasukan pedagang-pedagang dari luar daripada kuasa-kuasa besar China, India dan Arab merupakan cara semula jadi tanpa paksaan dan juga fleksibel. Jadi telah mewujudkan masyarakat majmuk di negara kita. Sementara masyarakat majmuk pula adalah bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Ini merujuk kepada kemasukan pendatang dari China dan juga India pada ketika itu untuk bekerja secara hijrah beramai-ramai lah yang diarah oleh penjajah British pada ketika itu, dan dia tidak secara semula dia mengambil masa untuk menyesuaikan diri. Jadi konsep memahami proses hubungan etnik kalau kita lihat ada empat konsep tu. Yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai segregasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat adalah amalgamasi. Apa dia segregasi? Segregasi adalah pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Dalam bahasa Inggerisnya segregation, dipisahkan. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Ini memang secara sengaja dipisahkan ataupun tidak sengaja. Memang dalam apabila satu komuniti itu berbeza etnik identitinya, pastinya terdapat berlakunya segregasi, pemisahan. Yang kedua adalah akomodasi, ialah penerimaan terhadap norma dan nilai etnik yang lain tanpa menggugat budaya masing-masing, bebas mengamalkan budaya masing-masing. Dan yang ketiga, menyadari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Akomodasi ini adalah accommodate, untuk menerima, menyesuaikan. Jadi ini sebenarnya yang sedang berlaku di negara kita, iaitu penerimaan norma dan nilai etnik tanpa menggugat budaya masing-masing. Masing-masing masih lagi mengamalkan budaya hidup mengikut etnik. Jadi tanpa menggugat budaya orang lain. Jadi masing-masing bebas mengamalkan budaya masing-masing. Dan yang ketiga adalah menyadari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Ini yang pada asasnya akan berlaku pada mana-mana juga masyarakat rasanya untuk mempertahankan identiti. Namun begitu, yang baiknya adalah akomodasi, tidak menggugat budaya orang lain lah. Yang seterusnya adalah asimilasi, merupakan proses integrasi sahala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Asimilasi budaya di mana kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Yang kedua adalah asimilasi struktur di mana kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Asimilasi ini lebih sukarlah nak dilakukan kerana ia memerlukan majoriti yang besar. Kalau kita lihat contohnya di Kelantan, Kelantan, kaum Cina yang berada di Kelantan merupakan minoriti yang kecil lah, mungkin dalam 1-2% saja. Jadi telah berlakunya asimilasi budaya apabila mereka dapat menyerap budaya tempatan, bahasa tempatan, dan tidak pada agama lah. Selalunya memang budaya itu mungkin dari segi budaya hidup mereka, pekerjaan, gaya makan, berpakaian juga, dan juga bahasa lah yang kita lihat betul-betul memang bahasa lah. Mana di Kelantan orang Cina boleh berbahasa dialek Kelantan dengan baik.
Kemudian asimilasi itu tadi asimilasi budi. Betul lah, saya penting Kelantan. Kemudian asimilasi struktur pula adalah kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Yang ini berlaku mungkin bukan hanya di Kelantan saja, banyak tempat berlaku. Asimilasi struktur ni apabila ada sesuatu contoh macam kalau perhimpunan pagi di mana semua kaum ada dalam jabatan kerajaan, contohnya ada doa. Jadi yang bukan Islam juga yang bukan terpaksa lah, dia kena menghormati lah. Itu struktur, maksudnya mereka tahu yang apabila masuk waktu solat mereka perlu menghormati dan tidak ada pekerjaan masa pada masa itu dan sebagainya. Itu asimilasi struktur di mana dia diletakkan dalam institusi utama lah. Itu contoh kecil lah, mungkin banyak lagi contoh-contoh besar yang boleh kita beri. Yang ketiga, yang keempat adalah amalgamasi. Ini tahap asimilasi yang paling tinggi lah. Ini merupakan pencantuman melalui biologi, di mana perkahwinan campur di antara orang yang berlainan etniknya dan melahirkan satu bangsa baru, hasil yang baru, di mana yang maksudnya anak yang dilahirkan ini dia sudah berciri-ciri yang lain, satu ciri yang lain. Contohnya di Malaysia, pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Dari segi kalau kita lihat perkahwinan campur di antara China dan India, dia melahirkan satu bangsa yang baru, dan dia tidak dimiliki oleh sama ada China ataupun India. Dia adalah seorang yang baru dan dia lahir di Malaysia pula, dan dia akan mengaku bahawa mereka adalah orang Malaysia lah. Itu maksudnya tahap asimilasi yang paling tinggi lah. Seterusnya terdapat juga segmented assimilation. Segmented asimilasi di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integriti oleh kerana identiti setiap etnik suburkan dikekalkan. Dari 4 proses di atas, segmented asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Walau bagaimanapun, keempat-empat proses ini tadi, ia ini tidak menyalahi antara satu sama lain. Dia berdiri dengan sendiri secara semula jadi ataupun secara struktur, secara berstruktur. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini, kita telah mencapai tahap akomodasi yang tinggi. Kalau kita lihat daripada bermulanya selepas kemerdekaan, selepas peristiwa 13 Mei dan juga dasar ekonomi baru, itu telah sedikit sebanyak mengusahakan sesuatu hubungan etnik yang lebih baik. Okay, kita lihat pada ekonomi dan pemasaran pula. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sehara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Ini pra-kolonial, misalnya tanam dan juga tanam, ternak dan juga makan hasil. Kemudian itu ekonomi paling asas. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan jadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Jadi kegiatan perdagangan menjadi sesuatu yang penting pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negara-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lumbung biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh yang besar daripada China dan India. Kemudian dari segi era pasca kolonial pula, telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum.
dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan di antara masyarakat dapat dihapuskan. Jadi kalau kita lihat dia punya era-era yang membabitkan ekonomi dan pasaran. Maksudnya sebelum pra-kolonial masih lagi ekonomi sara diri. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, perdagangan menjadi kegiatan terpenting. Era kolonial, kehadiran British telah mengubah landscape ekonomi dan pasaran dengan kemasukan tenaga buruh daripada China dan India. Dan pada era pasca kolonial, kerajaan Malaysia sendiri, kerajaan kita sendiri telah dah berusaha menyusun semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dalam segi ekonomi dan pasaran. Jadi selepas berlaku peristiwa 13 Mei, maka dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak yang membawa kepada 20 tahun masa yang diperlukan. Jadi dasar ekonomi baru berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif dasar ekonomi baru yang pertama adalah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, dan yang kedua menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Jadi sasaran yang telah diletakkan dalam objektif DEB adalah pada tahun 1970, kalau kita lihat kemiskinan keseluruhan adalah 49.3. Sasaran pada tahun 1990 telah menjadi turun kepada 16.7%. Jadi ada terdapat peningkatan. Kemudian di luar bandar pula 58.7 turun kepada 23%. Daripada bandar, kemiskinan 21.3% turun kepada 9.1%. Ini pada tahun 1991. Sementara itu, pemilikan ekuiti korporat sasarannya adalah untuk meningkat. Jadi kalau kita lihat Bumiputera 2.4% dalam 1970 meningkat kepada 30%. Ini sasarannya 30%. Bumiputera 34.3, sasarannya 40. Modal asing 63.30 turun kepada, sepatutnya turun kepada 30% lah. Ini sasaran. Apa yang kita capai? Yang kita capai tak ada dinyatakan di sini. Yang dicapai mungkin tak sampai apa yang diletakkan di situ. Okey, kita kepada Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian ini penting untuk melihat sejarah di mana sebelum daripada kehadiran penjajahan. Jadi proses interaksi kepelbagaian, peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Ia melalui proses interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Yang pertama, interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Hubungan satu budaya dan satu kaum. Kita lihat kat sini orang Melayu yang terdiri daripada dia punya suku-suku kaumnya adalah orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandaleng dan sebagainya. Orang Cina juga terdapat dia punya suku kaumnya, iaitu Hakka, Kantonis, Hainan, Teochew dan sebagainya. India juga ada Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Jadi dia mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat besar keturunan. Pelbagai agama yang berbeza tetapi daripada budaya yang sama. Itu masih lagi dalam budaya Asia. Golongan masyarakat di Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya pakaian dan seni benda. Masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu, termasuk seni benda, muzik, pemakaian, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Jadi kalau kita lihat Selat Melaka sendiri merupakan satu lambang pertemuan masyarakat berbagai etnik di seluruh dunia.
Melaka pernah digelar sebagai the Venice of the East, yang menjadi tempat pertemuan perdagangan seluruh dunia seperti daripada Arab, Parsi, Cina, India dan lain-lain. Apakah aspek yang menyumbang kepada zaman keagungan Melaka? Yang pertama adalah pemerintahan. Pemerintahan Melaka berdasarkan kepada ajaran Islam. Terdapat hukum kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Pemerintahan secara diplomasi dan terbuka mementingkan keharmonian kaum, mana buktinya pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India. Amalan perkahwinan campur seperti perkahwinan Putih Hang Lipo dengan Sultan Mansur Shah. Dari segi aspek perdagangan pula, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman rompak dan lanut. Dan pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksamana Melaka. Kependudukan zaman kolonial akibat penghijrahan perdagangan daripada Arab, India dan China dan negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki suatu kawasan, di samping bebas berdagang dan berinteraksi, menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Jadi wujud satu masyarakat yang baru, iaitu Baba dan Nyonya, Melayu Arab, Melayu India. Pelbagai budaya pula Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multi budaya. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab, Islam, Hinduism, Buddhism, Arab Islam dan Eropah, yang terdiri pada Portugis, Spanyol, Belanda dan British, dengan budaya alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi lagi. Jadi terdapat kepelbagaian budaya. Okey, untuk pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris akan disambung dalam kuliah yang seterusnya. Jadi sekian buat masa ini. Terima kasih atas kehadiran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.